saya bercakap ini dari hati saya sebagai Zahid Hamidi. Adakah orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi yang Warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Terima kasih Saudara Elias Muhammad, Saudara Zamari LC, Izzuddin dari Pulau Pinang. Pak Chu, apa khabar? Orang Langkap, Perak. Hani Abdullah, Saudara Pak Aziz dari Kuantan, Saudara Mazlan Lan. Begitu juga Saudara Abu Samah dari Puchong. Terima kasih Yusof Awang dari Tanah Merah. Begitu juga Saudara Fazil Yub, Saudara Hashim Alias dari Padang Melaka, Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabarku? Semoga sihat walafiat semua. Malam ni malam minggu ya, Fazilah. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah lepas siaran ini saya akan menyantuni anda. Jangan lupa saudara, hari ini 1 hari bulan Rejab. Paling bererti. Apa khabar saudara S. Abdul Hakim dari Singapura. Doa semoga sihat. Rusini Korengot dari Sarawak. Cik Mat Mohaini, saudara Jejaka, Rosa, Muhammad Kapli, Muhammad Zabidi, Sazali, saudara Muhammad Kapli, saudara Nolia Idris dari Kuala Kangso, Perak. Toyot Firdaus pun ada dari Batu Pahat. Bagaimana Batu Pahat tiba-tiba rasanya naik banjir hari ni. Sebab tiba-tiba angin besar, angin pasang besar. Tak gitu di Batu Pahat. Hati-hati teman-teman, Puan Marabiah Abdullah dan teman-teman yang lain. Baik saudara. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024. Tinggal 58 hari lagi kita akan menyaksikan kehadiran Fajar Ramadan Al-Mubarak, saudara. Tapi jangan lupa, hari ini adalah 1391 hari negara kita dicengah oleh virus yang masih lagi melata. Saya dapat dipahamkan bahawa di kalangan warga yang ditempatkan di PPS di Johor, saya difahamkan terdapat 4 orang dijangkiti oleh virus tersebut. Jadi teman-teman, kalau mana ada air hujan dan sebagainya, hati-hati sebab virus tersebut mudah merebak, saudara. Baik, saudara, kita masuk seperti biasa malam ni sebab saya berdua. Sepatutnya saya bersama-sama dengan sahabat saya, saudara Faizal Yusof, seorang peguam syari'i, tapi beliau diserang demam tiba-tiba. Kita doakan beliau sihat. Jadi saya bersama-sama dengan Datuk Kamarudin Ahmad, itu soal pengamat undang-undang. Kita akan membicarakan soal kecelaruan perundangan yang wajar dinoktahkan. Apa khabar, Datuk? Khabar baik. Jadi sebelum tu, Datuk, saya nak baca dulu naluri kehidupan itu, ya. Naluri kehidupan ini adalah sebagai pandangan, sebagai bimbingan untuk kita. Ini teman-teman menghantar pada saya. Karena saudara, lisan orang beriman hanya mempunyai 2 pilihan saja, saudara, iaitu bercakap perkara yang baik dan jika tidak mampu maka perlu diam. Orang Islam yang baik pastinya akan meninggalkan perkara yang tiada kaitan atau urusan dengannya. Jadi kalau kita tak tahu satu isu tu, jangan bercakap. Dengar saja, saudara. Pada zaman sekarang ni, percakapan bukan hanya menggunakan mulut. Malahan ia sudah pun berpindah kepada tangan, termasuklah menulis di media sosial. Lidah mungkin tidak lagi banyak berkata-kata, tetapi tangan pula sibuk mengambil alih peranan lidah bagi melakukan perbuatan yang mengundang dosa fitnah sesama manusia. Kita mengetahui setiap fitnah akan membuahkan permusuhan besar. Sebab itu kita perlulah berpegang kepada peringatan yang diberikan oleh Allah SWT. Seperti firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi, sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara yang sedang kamu tidak mengetahuinya. Ini surah An-Nur ayat yang ke-19, saudara. Ingat, saudara, semua yang kita ucapkan akan dicatatkan oleh para malaikat sebagai pengawas yang sentiasa berada di sisi kita. Awas, saudara. Saya pun saya tahu diawasi oleh para malaikat. Sebab itu kita berbicara yang baik-baik, Dok, ya. Ya, betul. Jadi, jika tersalah dalam berkata-kata, amat bahaya. Teman, saya mendapat kiriman mutara kata daripada sahabat saya, Datuk Syed Ali, mantan Ketua UMNO bahagian Ceras. Katanya tidak ada alasan untuk tak bersyukur atas semua yang terjadi dalam kehidupan. Entah atas bahagian atau duka. Sama ada bahagia ataupun duka. Kadang-kadang pahit. Memanglah begitu. Tapi percayalah, kelak yang kita anggap kepahitan saat ini akan menjadi hal yang paling kita syukuri nanti, saudara. Jangan sekali kita mengizinkan kita terjerat dengan logika akal bagi menegakkan kebenaran. Terima kasih Datuk Syed Ali kerana sudi menghantar kiriman kepada saya.
Dan saya harus mengingatkan pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Ini saya sentiasa memberi peringatan kepada teman-teman yang menjalin semula, menyunting semula live saya ini. Saya izinkan, tak ada masalah. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Ya. Tapi bila saya memberi pencerahan, Datuk beri pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ini peguam saya tu, bukan peguam yang ni. Peguam saya selalu mengingatkan saya supaya saya mengingatkan teman-teman pelayar, anda boleh sunting, tak ada masalah, masuk ke mana-mana channel. Tetapi anda harus bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Baik, saya tak nak banyak-banyak masa lagi. Saya masukkan dengan laporan kaji cuaca dulu. Sebab kabarnya ribut petih, hujan lebat dan angin kencang. Dijangka akan berlaku di Sarawak. Itu di Kuching, Serian, Samarahan, Sariki, Sibu, Mukah. Itu di Tanjung Manis, di Kapit dan Limbang. Sementara di Sabah, kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan Beaufort. Pantai Barat itu Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau dan Kota Belud. Begitu juga Tawau, itu Dalat Datu dan Sandakan, di Tongok, di Telupit, Kinabatangan, Sandakan dan wilayah Pengestuan Labuan. Teman-teman di Sabah dan di Sarawak, hati-hati sebab hujan petih, hujan lebat dan ribut petih, berlaku angin kencang. Kalau berlaku banjir, pindahlah kalau dimintakan dipindah. Sebab kabarnya, Alhamdulillah, Johor Bahru saat ini, sejak petang tadi, jam 3 petang tadi, selesai. Banjir di Johor Bahru pulih sepenuhnya. Demikian menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Tan Sri Dr. Azmi Rohani. Dia kata bahawa PPS Sekolah Kebangsaan SK6 Heng ditutup selepas 80 mangsa terakhir. Daripada 19 keluarga di tempat situ dibenarkan pulang. Bagaimanapun katanya masih ada lagi iaitu di Keluang, di Mersing. Tapi Johor Bahru selesai, tak ada banjir lagi dah. Sementara itu Jabatan Kerja Raya Johor melaporkan Jalan Tanah Abang di Mersing dan 2 kawasan di lingkaran Kahang Barat berhampiran dengan Keluang saudara masih terjejah dengan banjir dan ditutup kepada semua laluan, semua kenderaan saudara. Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia pula petang tadi tidak mengeluarkan sebarang amaran ribut petih dan sebagainya. Tetapi amaran kuning itu waspada, hujan berterusan dikeluarkan di Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru yang boleh berlaku hingga besok saudara. Sementara itu di Pahang saudara, PPS Pusat Pembinaan Sementara di Marat ditutup. Alhamdulillah, tapi Pekan dan Rompin masih dapat banjir. Di Pekan seramai 722 mangsa masih berada di Pusat Pembinaan Sementara. Sementara itu pemantauan Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS pada jam 3 petang tadi melaporkan terdapat 4 sungai masih melepasi paras bahaya saudara. Itu 2 sungai di Rompin dan Pekan. Di Rompin membabitkan Sungai Keratung, Jalan Kota Bahagia dan Sungai Rompin Jabatan Kuantan Segamat. Sementara di Pekan pula di Sungai Pahang itu di Rumah PAM Pahang Tua dan Sungai Pahang di Kuala Sungai Cining. Bagaimanapun Jabatan Meteorologi Malaysia masih mengeluarkan amaran hujan berterusan 2 kategori saudara di Pekan dan juga Rompin. Itu keadaannya banjir saudara. Selepas saya beri laporan banjir, selalunya tu saya akan beri laporan tentang apa berlaku di Gaza. Secara di Gaza nampak gayanya Alhamdulillah proceeding ICJ International Court of Justice. Court of Justice di Hague proceeding sedang berjalan masuk hari kedua apabila negara Afrika Selatan mengambil keputusan untuk mengambil tindakan menyaman rejim Zionis, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan segala kumpulan mereka. Bagaimanapun kita mengharapkan sesuatu yang baik dan kita ucapkan tahniah kepada Afrika Selatan yang mendahului lain-lain negara. Afrika Selatan bukanlah negara Islam tetapi jiwanya kemanusiaannya saudara. Dan negara Malaysia menyokong sepenuhnya tuntutan yang dilakukan oleh Afrika Selatan di ICJ. Bagaimanapun saudara, saya terdapat serangan udara Israel di Gaza yang membunuh 9 orang termasuk kanak-kanak. Saya ada tips ini kalau boleh tengoklah saudara. Saya amat benci melihat tip ini. Tapi apakah daya, saya amat bersimpati. Admin ada tak ni gambaran? Tak ada. Anak kecil daripada
Dia daripada Tunisia. Sila mainkan. Anak kecil dari Tunisia. Dengar, sila dengarlah tangisan anak kecil. طيب طيب انت كيف هنا معك هيا شوف امسح دي امسح دي Amat. Kanak dari ini baru berlaku ya. Dia kan mereka dah suruh dikodam. Tak ada dia sedang juga. Ya. Kan? Okey, Min. Saudara, begitulah kejam. Anak kecil pun dapat merasai, tapi orang tua, orang dewasa macam Benjamin Netanyahu tidak langsung ada simpati pada anak-anak kecil. Saya melihat benda begitu, saudara, saya penuh dengan keprihatinan. Bagaimana ini anak kecil dari Tunisia, bukan anak kecil di Gaza, Datuk. Betul. Begitu keadaannya. Tapi saya rasa letihlah tengok keadaan begini, kezaliman sama manusia. Datuk. Baik, saya itu di Gaza, kita kembali ke tanah air kita. Sebagaimanapun hari ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Hamidi memaklumkan. Banyak orang bercakap tu tentang kononnya wang ada 500 juta, 700 juta dan sebagainya. Apabila Datuk Zahid hari ini, dia ada retreat di kalangan kaki tangan Kementerian Pembangunan dan Luar Bandar. Betul. So, ada wartawan bertanya dengan dia, apakah beliau tahu? Dia kata dia tak tahu. Yang cuma dia kata dia cuma dengar. Selaku Timbalan Perdana Menteri, dia cuma dengar kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu saja, dia kata. Dan sekarang ini bagaimanapun kita Datuk masuk bab. Ini yang paling penting Datuk. Iaitu tentang bagaimana pindaan perlembagaan UMNO. Banyak orang tak tahu ni Datuk sebenarnya. Orang bercakap tentang SD ini boleh digunakan, macam-macam lah orang boleh katakan. Tetapi menurut kenyataan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ashraf Wajidi, dia kata bahawa ramai yang mungkin tidak menyedari, termasuk penganalisa politik ataupun ahli akademik dan pembangkang, bahawa perlembagaan UMNO telah pun dipinda tu pada 13 Januari 2023. Betul. Dalam Perhimpunan Agung UMNO khas yang menghalang ahli-ahli Parlimen UMNO hendak bertindak membelakang apa jua keputusan parti, termasuklah menyertai apa juga pakatan. Jadi pasal 20/11 Perlembagaan UMNO memperuntukkan keahlian UMNO akan tergugur secara otomatis sekiranya ahli UMNO yang telah dipilih sebagai ahli parlimen dan kemudiannya menyertai suatu pakatan politik yang tidak dianggotai oleh UMNO, dan ini termasuklah menandatangani perjanjian untuk membentuk pakatan dengan parti lawan. Jadi kesan daripada tergugurnya keahlian, maka Akta Anti Lompat Parti memperuntukkan bahawa kerusi ahli parlimen yang dibenangannya ini akan diisytiharkan kosong bagi membolehkan pilihan raya. Selain daripada itu, setiap ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional juga terikat dengan perjanjian dan aku janji yang ditandatangani di hadapan Pesuruhjaya sumpah bahawa mereka terikat dengan bond berjumlah 100 juta ringgit. Jadi sebarang pelanggaran menyebabkan mereka wajib membayar 100 juta ringgit. Dan ini yang berlaku juga pada Parti Keadilan. Bagaimana dia mahkamah memutuskan Zuraidah kena bayar 10 juta ringgit. Tapi UMNO 100 juta tu. Jadi semua pindaan itu dilakukan kerana mengambil iktibar ketidakstabilan politik yang boleh memudaratkan rakyat dan negara selepas PRU 14 2018 lalu. Sekarang ni saya minta pandangan Tuan Peguam kita. Silakan Dok. Jadi Dato' Amir sahabat lama saya ni. Kita hampir 40 tahun kawan lama. Sama-sama dalam Pemuda UMNO dulu. Jadi saya lihat di sini, ini UMNO telah mengambil satu langkah yang sangat bijak bagi mengekalkan kestabilan politik negara. Kerana dalam kerajaan perpaduan ini, kita lihat UMNO merupakan satu komponen yang sangat besar, sangat kuat. Dan kita lihat sebarang pergolakan dalam UMNO mampu menjejaskan kestabilan
kerajaan perpaduan. Ya. Kan itu pindaan kepada Perlembagaan UMNO ya, yang menyebabkan mana-mana ahli parlimen UMNO yang tidak mengikut keputusan parti, maka gugurlah kursi dia jadi kosong ya, dan akan diadakan pilihan raya lah. Dan kena bayar 100 juta tu. Dan bayar 100 juta. Jadi ini saya rasa satu langkah yang boleh menghindar mereka-mereka yang digoda. Digoda oleh broker-broker politik lah ya. Saya lihat langkah Dubai ni sebenarnya adalah kerja-kerja broker politik. Broker politik lebih ke depan sangatlah. Sebenarnya bagi saya lah, tak ada satu asas yang bernas untuk langkah Dubai tanpa sokongan daripada ahli parlimen UMNO. Dan ahli parlimen UMNO berdasarkan kepada pindaan Perlembagaan UMNO tidak akan mengikut langkah Dubai. Tak boleh? Tak boleh. So, selagi UMNO tak bergerak, beralih, Sabah Sarawak pun tak akan melompat. Betul. Kerana mereka ibarat kembar siam dengan UMNO. Sabah Sarawak ni ibarat kembar siam dengan UMNO. Jadi saya rasa langkah Dubai ni memang kerja-kerja broker. Semuanya nak buat duit atas angin. Broker nak buat duit atas angin. Jadi hampalah dia. Hampa. Nah, saya nak bertanya dari sudut pandangan undang-undang. Sebab Datuk adalah sebagai pengamal undang-undang. You are considered as senior lawyer. Okay? Apa orang kata tak boleh lah SD ni, apa yang dilakukan oleh UMNO itu tak sesuai dan sebagainya. Benda itu bercanggah dengan perlembagaan. Can you explain it, Datuk? Okey, dari segi perlembagaan parti itu kebebasan parti. Kebebasan parti ya. Yang terikat di bawah ROS. Diikut parti. Namun perlembagaan persekutuan dia ada satu perkara iaitu kalau tak salah saya perkara 43. 43 di mana sekiranya Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka dia perlu letak jawatan. Tapi ini mesti dibuktikan di Dewan. Itu satu cara. Itu satu cara bukti dalam Dewan. Namun kita bagi satu contoh lah Katakanlah 112 ahli parlimen. Mereka berkumpul di satu hotel. Mereka bergambar 112 orang dan semua mengangkat tangan. Kami tidak menyokong XYZ sebagai PM. Maka itu juga boleh jadi satu tanda PM hilang sokongan dan maka Baginda Agung apabila dia lihat 112 orang berkumpul mengangkat tangan dengan satu spanduk sudah hilang keyakinan terhadap PM, itu juga boleh diambil boleh diambil kira. Itu boleh diambil kira. Ini berlaku semasa di Perak. Di Perak semasa Zamri Baginda Sultan melantik Zamri sebagai Menteri Besar, apabila Baginda lihat 2 adun PKR dan 1 adun DAP dan buat surat pada Baginda. Buat surat. Dia beritahu pada Baginda, kami sudah hilang keyakinan terhadap Nizar Jamaluddin sebagai Menteri Besar Perak dan kami kini menyokong Barisan Nasional. Maka Baginda Sultan berdasarkan kepada 3 keping surat telah pun membuat keputusan bahawa Nizar Jamaluddin sudah hilang majoriti. Okey, saya bersetuju pandangan itu. Tetapi apakah, Datuk, waktu saat bila momen saja mereka melafazkan ikrar, tidak menyokong PMX atau siapa sajalah waktu itu dia tidak lagi bersama dengan parti, maka kedudukannya sebagai ahli parlimen dah hilang. Katalah Datuk kata tadi 112. Okey, tiba-tiba dia jumpa dalam 112 ke 120 orang lah. Kata 5 orang daripada UMNO. Contoh kami dengan ini mengambil keputusan tidak menyokong Perdana Menteri. Okey. Momen dia buat benda begitu kerana tidak melalui parti. Kalau mengikut daripada apa yang ditetapkan oleh perlembagaan parti. Ini perlembagaan parti di bawah pasal 2011. Bahawa dia hilang jawatan dengan sendirinya, dia bukan lagi ahli parlimen. Artinya that absolute amount of numbers dah tak boleh dikira 112. Okey. Mungkin dengan ada pindaan ini, jadi apa yang berlaku di Perak dulu sebelum ada pindaan ini. Betul. Sebelum ada pindaan ini, maka dengan adanya pindaan ini, saya rasa langkah yang begitu tak jadi. Tak akan jadilah. Kerana adanya pindaan perlembagaan yang dibuat oleh UMNO yang dibuat pada 13 Januari 2023. Artinya okeylah kata sekarang ni mereka ahli parlimen. Okey.
Sebab keputusan itu mesti dibuat mengikut keputusan parti. Ya, ya. Okey, dia tak boleh lari daripada keputusan parti. Ya. Kalau dia tiba-tiba waktu itu, tiba-tiba 5 orang lah katakan. Daripada 112, 5 orang. Ya. Kami dengan ini menarik sokongan kepada ini. Ya. Waktu itu, dia dah gugur sebagai ahli parti. Ya. Dah gugur sebagai ahli parlimen. Datuk, dari segi undang-undang. Saya bercakap itu dari segi undang-undang. Tolong Datuk explain kat saya. Ya, ya. Ha. Ya, saya lihat pilihan perlembagan UMNO ya, satu langkah yang boleh mengatasi taktik tukar kerajaan secara dilakukan tadi ya. Kerana apa yang berlaku di Perak sebelum berlakunya pindaan inilah. Itu sebab itu saya berkeyakinan benda ni sukar akan berlaku. Cuba kita dengar pula apa kenyataan tuan yang terutama. Dia ni lawyer. Kan? Dia tu sahabat kita juga dulu. Bekas naib ketua pemuda UMNO Malaysia. Yang sekarang menjadi tuan yang utama duta besar Malaysia ke bangsa-bangsa bersatu dan Amerika. Brother Nazri. Our chief lah kita panggil. Kita dengar apa kata chief. Ini kadang-kadang orang tak faham. Sebab orang melihat bahawa seolah-olah perkara ini boleh main-main. Mana boleh. Jadi retinya kalau kita dengar kenyataan daripada Datuk Nazri tadi, ini boleh berlaku waktu di Ipoh. Di Perak. Okay? Dan ini boleh berlaku waktu langkah Sheraton. Tapi yang ada sekarang ini katanya mereka yang buta saja pasal undang-undang anti hopping law saja. Dan paling penting ayat terakhir sekali itu dia kata sebagai duta Malaysia ke Amerika Syarikat. Para pelabur-pelabur, ada perniagaan, mereka mengharapkan adanya stability politik di negara ini. Inilah kerajaan madani yang cuba diwujudkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Sila Datuk bagi pandangan Datuk. Saya lihat Anwar PMX dia telah berjaya dalam satu tahun ini dia telah berjaya kerana keikhlasan dia sebagai Perdana Menteri. Tak dengar apa-apa cakap-cakap scheme of thing ke, nak telan UMNO ke, nak bentis UMNO atau nak sabotaj UMNO ataupun dia main belakang dengan PAS ke, dia berunding dengan cara sulit dengan PAS ataupun dengan parti-parti lain, tak dengar langsung. Artinya kita lihat parti-parti komponen kerajaan perpaduan ni, kerajaan madani, mereka ikhlas sama sendiri. Mereka ikhlas, mungkin mereka dah belajar apa yang berlaku semasa kerajaan PH yang tumbang kerana langkah Sheraton. Bila tumbang kerana langkah Sheraton, maka kucak-kacir negara. Kucak-kacir negara sehingga ada berapa? 3 Perdana Menteri dalam tempoh satu penggal. Ada 3 Perdana Menteri. Jadi saya rasa dengan adanya kerajaan madani, ada berapa? 142 ahli parlimen. 148. 148 ahli parlimen. Ini kerajaan yang paling stable. Saya nampak begitu. Jadi kalau mana-mana grup, saya lihatlah, saya pun pantau dalam TikTok, saya selalu masuk TikTok. Saya nampak ada beberapa cyber trooper, blogger, mereka ni sengaja mengadakan cerita. Mengadakan cerita kerana apa? Kerana ni saya panggil cek makan. Kerana agenda cari makan, mereka mereka-rekakan cerita. Kalau tak ada cerita ni, mereka dah tak laku. Bila dah tak laku, ranking dah jatuh. Ranking dah jatuh. Sebab dalam TikTok ni, saya lihat berita sensasi saja yang dapat follower banyak. Kalau kita cerita yang baik-baik, follower tak banyak. Dapat follower tu dapatlah income. Jadi ini yang berlaku. Jadi bagi saya lah, saya nak ucapkan tahniah kepada PMX, juga kepada Datuk Seri Zahid Hamidi kerana dua orang ni sangat penting. Dua ni sangat penting. Kalau dua ni ada krisis, tak lamalah kerajaan madani ni. Seperti apa berlaku kepada Kerajaan Perikatan Nasional apabila Tan Sri Mahyudin dengan Zahid ada krisis. Kerana apa? Kerana ada scheme of thing oleh Tan Sri Mahyudin. Dia ular lidi nak makan ular besar. Itu yang buat bercelarunya politik. Itu puncanya. Dan setahun ni tak sedetik pun saya dengar. Tak dengar langsung lah. Dan saya tertarik hati juga pada Datuk. Bila saya mendengar pandangan daripada Datuk Nazir Aziz, tuan yang utama kita, dia kata kalaupun, jadi ketika kalau mereka mahu mewujudkan apa-apa langkah pun, dia kena pegang ketua parti di Sabah, iaitu Datuk Azizi, kedua Abang Jo, Premier Sarawak,
dan Datuk Syed. Ya. Kalau tiga ini, Ya. barulah boleh dia kata. Betul. Tapi kalau tiga ini masih lagi bersatu, Ya. masih lagi berpayung bersama-sama dengan kerajaan madani, Ya, betul. dia kata tak boleh nak buat apa. Betul. Itu dari segi undang-undang. Jadi saya nak tanya Datuk, saya Ya. mengundang Datuk sebab saya rasa sudah sampai masanya kita Ya. menoktahkan. Ya. Sebab show must go on. Ya, betul. Datuk. Ya, betul. Kan? Betul. Rakyat kita dalam Ya. lihatlah bila kita bermasalah dengan politik selama 3 tahun lebih, 4 Ya. tahun. Ya. Kesannya sampai hari ini tak selesai lagi Ya. ekonomi rakyat nak Ya. diperbaiki. Hmm. Tapi adalah satu benda yang impossible Ya. untuk ataupun satu benda yang tidak mungkin boleh Ya. berlaku dalam tempoh setahun. Ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memperbaiki segala-galanya. Saya dah cakap dulu lagi Ya, Datuk. ya, ya. Dia tidak mempunyai lampu ajaib, Ya. tidak mempunyai tongkat sakti. Ya. Lim salabi dapat jadi tak jadi. Ya, ya. Jadi diperbaiki satu persatu. Tetapi dari kenyataan yang Tuan Utama Datuk Nazir Aziz dia kata kawan-kawan dia, rakan-rakan ahli perniagaan di Amerika, mereka memerhati dengan begitu teliti perkembangan politik negara kita ini kerana mereka ada punya kepentingan untuk melabur syarikat-syarikat mereka Betul. ada di sini. Betul. Boleh Dok cakap Saya nak tambah satu Sila, point Dok. yang Ya, saya ya. dengar ya. Semasa itu PMX berdepan dengan undi tidak percaya Ya. akan dibuat dalam parlimen. Ya. Dan saya dengar masa itu sebuah syarikat Jerman yang paling besar di Malaysia, mereka di Munich, Ya. Germany, sedang ada dalam bilik lembaga pengarah. Mereka melihat kalau Anwar kalah haja vote of confidence, mereka akan bawa lagi pelaburan pindah ke Indonesia atau Thailand. Oh bahaya. Artinya kilang dia akan tutup, puluhan ribu rakyat Malaysia akan hilang pekerjaan dan sudah pasti kesan buruk pada ekonomi Malaysia. Betul. Sekiranya dia keluar, syarikat-syarikat Eropah yang lain akan turut keluar. Kalau Anwar kalah vote of confidence 2 tahun yang lalu Ya. Alhamdulillah Anwar menang. Anwar menang ya. Jadi memang sangat betul pelabur-pelabur asing dia akan lihat kepada kestabilan politik lah ya. Dan saya nak tambah satu perkara lah Ya. Ini satu pesanan pada PMX lah dan juga pada Datuk Zahid Ya. Sekiranya ada kumpulan-kumpulan politik yang melakukan kerja-kerja sabotaj dan kalau kita lihat kerja-kerja sabotaj tu dibuat secara menyeluruh, saya rasa dah sampai masanya menghadap Baginda Agong mohon deklarasi darurat. Isytihar darurat. Sebab apa? Salah satu alasan untuk darurat ialah ancaman kepada ketenteraman awam. Yang ini ancaman terhadap ekonomi. Ini keadaan ekonomi pun salah satu Ya, ya. punca. Salah satu punca proklamasi darurat ialah ancaman kepada ekonomi. Kalau tak silap saya lah Datuk, antara punca-punca yang membolehkan kewaduli yang melalui Tuan Agong melakukan mengambil keputusan untuk deklarasi darurat. Pertama sekali apabila melihat ancaman ketenteraman awam terancam. Dan Yang ekonomi. kedua, ekonomi ada Datuk? Ekonomi ada. Ada. Perkara berapa? Perkara 150 Ya. proklamasi darurat Ya. di bawah perenggan 2A mengatakan jika baginda puas hati akan ada ancaman kepada keselamatan negara, ekonomi, ketenteraman awam yang terancam maka baginda boleh isytihar proklamasi darurat. Ini satu langkah yang boleh dibuat. Jadi ertinya mereka yang melakukan langkah itu, langkah ini Datuk, ertinya dia tak fikir ke? Rasa-rasa dia ni ikut nafsu lah, ikut nafsu. Tapi kalau begitu keadaannya, apakah mereka tidak boleh ambil tindakan undang-undang? Satu hal lagi tu. Ya. Kalau dilihat boleh ancaman terhadap ketenteraman awam, ancaman terhadap ekonomi negara, saya rasa tindakan undang-undang boleh diambil sebab ini bukan main-main ni Datuk. Ya. Kehidupan rakyat akan terkesan dan sebagainya. Memang ada di bawah kanun keseksaan ada satu section di mana kalau ada pihak-pihak mengancam perjalanan proses demokrasi, ia merupakan satu kesalahan. Itu tindakan yang mengancam perjalanan proses demokrasi. Itu di bawah saya rasa section 128 kanun keseksaan. Kanun keseksaan Sebab itu gamaknya hari ini saya melihat Yang Amat Berhormat Presiden kita lah. Presiden saya, Presiden kita Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Hamidi. Dia buat kenyataan bahawa perlunya diwujudkan satu rang undang-undang baru dalam menjamin kestabilan politik negara. Saya tengoklah kalau ada kita punya ni kalau ada kenyataan. Tak ada Saya tengok tadi ada kenyataan dan beliau mau mewujudkan
supaya satu undang-undang baru, rang undang-undang lah, dipinda, dibawa ke Parlimen untuk memastikan demi untuk kestabilan politik negara. Boleh Datuk ini bagi pandangan? Ya, saya ada dengar kenyataan Datuk Seri Zahid ya. Ya. Hari petang tadi saya ada dengar. Ya. Tujuan dia untuk mengkekalkan kestabilan politik negara, di mana jika kerajaan tu dah ada majoriti, maka sebarang langkah-langkah perlu dihalang yang boleh menjatuhkan kerajaan yang telah ada majoriti. Jadi ini satu cadangan yang baik, ya, kerana kita tak nampak mengapa nak ditumbangkan sebuah kerajaan yang telah ada majoriti, ya, kecuali berlaku darurat atau faktor-faktor yang besar-besar lah, ya. Sebagai contoh berlaku rusuhan, ya, berlaku rasuah yang besar sekali, ya, maka ada sebab untuk tumbangkan kerajaan. Jika tidak, tak ada sebab untuk tumbangkan kerajaan. Datuk biasa dalam politik, ya. Kita sama-sama dalam pergerakan pemuda era Datuk Najib dulu, kita sama-sama dulu berjuang apa semua. Tapi suasana begini tak ada dulu. Hanya apabila kerana waktu itu UMNO adalah dominan, Betul. Tapi sekarang ni sebab ialah lepas saja kita mengalami disaster lah saya katakan pada tahun pilihan raya 2018, berikutan pula pada tahun 2022, kita masih lagi menurun dan sebagainya. Akhirnya negara berada dalam suasana yang cukup tidak stabil dari segi politiknya. Dan ini juga mengakibatkan para pelabur begitu cautious, begitu berhati-hati. Tak macam dululah. Saya datangi oleh teman-teman yang bercakap soal pelaburan. Kita macam mana kau nak bawa masuk pelaburan di Malaysia? Saya kata, almost welcome. Tapi sekarang ni, pemain-pemain politik ni, sikit silap aja terus jadikan isu. Sebagai contoh. Sebagai contoh apabila syarikat daripada Jepun membuat keputusan untuk tidak meneruskan pembangunan HSR daripada Singapura ke Malaysia. Sedangkan kita ada pemain lain lagi. England masih menanti, Jerman masih menunggu, China lagi dan bersedia untuk membawa pelaburan beratusan bilion. Tapi ini dimainkan. Bahawa lengoklah sekarang. Kadang-kadang sekarang ni begitu tidak yakinnya orang Jepun pada ekonomi Malaysia. Bagi saya Jepun ni yang lukis polisi ni siapa dia? Datuk ingat Datuk, lukis polisi ke Jepun yang sayang pada Jepun siapa? Bukan kita bukan mahu untuk menafikan peranan pimpinan ekonomi Jepun. Tetapi kalau mereka juga boleh terjebak dalam andaian politik ni, saya rasa sudah sampai masanya kita mengkaji jugalah segala polisi-polisi kerajaan. Apa pandangan Datuk? Saya lihat Datuk Amir, saya lihat negara ni dulu maju kerana kekuatan UMNO. Bila UMNO kuat, UMNO jadi tunggak kerajaan Malaysia, Dan apabila tumbangnya UMNO pada tahun 2018, PRU 14, maka mangsa ialah Malaysia tu jadi mangsa. Rakyat jadi mangsa. Masa tu saya ingat pasaran saham yang paling tinggi di Asia adalah Bursa Malaysia. Jatuh, Dan banyak lagi pelabur lari, dan agensi-agensi kerajaan rugi, mata wang kita tersepuk, Dan kita lihat sekarang ni salah satu punca paling bahaya ialah Facebook dengan TikTok. Media sosial. Dulu media sosial tak ada langsung. 30 tahun dulu tak ada langsung media sosial. Sekarang kerana adanya media sosial, terlalu sangat banyak pandangan, sehingga kan rosak perancangan lah, Jadi kita lihat sebagai contoh, Anwar sekarang ni berdepan dengan pelbagai tuduhan di media sosial, sehingga beliau terpaksa menjawab. Sebab kalau tak dijawab, orang ingat benda tu betul. Walhal kebanyakannya adalah fitnah. Anwar bagi saya adalah mangsa fitnah. Jadi banyak masa dia terbuang. Sepatutnya dia dah sekarang ni fokus kepada pembangunan ekonomi lah. Sepatutnya kita way forward lah. Move forward. Segala kisah-kisah masa silam apa semua tu, istana telah memberi pengampunan. Mutlak habis. Sekarang ni sepatutnya rakyat kita meneruskan. Tak payah lagi dibangkit kisah silam dan sebagainya. Bagi pandangan saya lah. Sebab beliau telah pun dijatuhkan hukuman, masuk penjara dan sebagainya. Dan di saat beliau serve dalam penjara, waktu itulah
Duli Yang Mulia Pertuan Agong membuat keputusan mengampunkan sepenuhnya. Jawapannya mengampun sepenuhnya. Bagi pada pandangan saya nak tanya Datuk lah sebab ini menyangkut soal undang-undang. Bila Agung dah bagi pengampunan, tak silap saya, sesuatu keputusan ke bawah Duli Yang Mulia Pertuan Agong tidak boleh dipertikaikan. Betul. Malahan di parlimen pun, kalau ahli parlimen pun dia tak boleh bercakap soal itu. Begitu juga kalau saya tengok Hansard, saya tengok apa ini, point of order, order-order di parlimen tu, antara perkara-perkara yang tidak boleh dibahaskan. Itu parlimen yang paling tinggi. Ahli parlimen tak boleh membahaskan sesuatu keputusan yang telah dibuat oleh ke bawah Duli Yang Pertuan Agong, Keputusan Raja-Raja Melayu dan hakim. Betul. Tapi kita di sini, bila hakim dah keputusan pun, dia jadi pertikaian di parlimen. Saya rasa ini yang tak tahulah, saya melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab itu nampaknya dia tak melayan sebab dia mahu memastikan the separation of power itu berkekalan. Pandangan saya lah. Saya setuju. Jadi saya lihat di sini kuasa pengampunan Baginda Agong ni dia datangnya daripada royal prerogative. Kuasa prerogatif. Dan kuasa prerogatif ini tak boleh dicabar ke mahkamah. Tak boleh dicabar. Tak boleh dicabar di mahkamah. Dan dalam hal itu tak boleh dipertikaikan lah. Tak boleh dipertikaikan. Dan kerana itu, kita lihat dalam parlimen sendiri, ahli-ahli parlimen yang mempertikaikan perkara-perkara ini, ia melanggar Akta Hasutan 1948. Ada melanggar Akta Hasutan 1948. Ingat tak Mak Koding dulu? Mak Koding sabar. Dia bangkitkan isu sekolah Cina ni semua ni. Dan dia didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. Begitu juga mempertikaikan raja-raja, membangkitkan rasa benci ke atas raja-raja. Ini semua kesalahan di bawah Akta Hasutan, termasuk juga memburuk, menghinakan mahkamah. Juga di bawah kesalahan di bawah Akta Hasutan. Dan ahli parlimen tidak terkecuali berkaitan dengan Akta Hasutan. Itu dia. Itulah dia. Saya merasakan bahawa kadang-kadang warga kita memang sedap cakap. Cerita buruk orang ni memang seronok orang dengar. Masyarakat kita ni, Datuk, saya cuba buat kajian terhadap bangsa kita lah. Kadang-kadang cerita pun malu juga. Tapi itu realitinya. Ceritanya kalau orang bergaduh, sebagai contoh Datuk, orang bergaduh laki bini tepi jalan. Ramai orang berkerumun. Betul. Kan? Betul. Tapi kalau orang cakap, jomlah kita buat kebaikan. Tak ada orang yang ikut. Itu pandangan saya lah. Betul. Kalau suami isteri bergaduh, tambah lagi kalau cerita dalam kain. Betul. Punya pasang telinga lah, bagai nak rak. Pandangan saya lah. Betul. Sila Datuk bagi komen. Saya sangat setuju. Sangat setuju. Saya lihat sebagai contoh, saya selalu buat video TikTok. Kalau saya cerita benda-benda yang faedah, bersentuh sikit perundangan dan akademik, tak banyak orang minat. Tapi bila saya cerita benda-benda yang tentang perang, tentang bom meletup, senjata nuklear lah, itulah ini, ratusan ribu yang mengikut. Rasanya mungkin orang tertarik dengan berita buruk. Sensasi. Sensasi. Macam di London semasa saya pelajar undang-undang dulu kalau akhbar The Times, The Guardian, ramai orang baca. Betul. Tapi kalau News of the World, dengan skandal dia, penuh orang baca. News of the World. 11 juta. Saya pernah bersama dengan News of the World kan. News of the World tu skandal je. News of the World dengan The Sun. Semua gambar separuh bogel aja. Datuk minat News of the World ni sebab ada page trigger kot. Jadi kalau orang tu pakai baju penuh, orang tak tengok. Kalau pakai separuh baju, orang bergebuk orang tengok. Tapi bila pula cerita-cerita sensasi begitu, berebut-rebut dah orang. Orang berebut nak tengok. Tak, saya bagaimanapun saya agak saya kagum jugalah. Kali ini saya nampak gayanya PMX, Yang Amat Perdana Menteri, dia tak ambil kisah. Kau kata apa pun. Sebab itu dia dalam ucapan dia selalu kata, kamu nak maki aku pun makilah. Kamu nak kata aku pun katalah. Tapi kalau kamu sentuh duit rakyat, kamu sakau duit rakyat, aku kejar sampai lubang cacing. Saya nampak dia sedang mengotakannya. Dan itu bab satu. Saya sekarang nak tanya Datuk. Apa pandangan dia apabila seseorang itu cuba menghalang pihak berkuasa? Saya tak nak sebut sesiapa Katalah sekarang ni pihak polis atau pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah misalnya sedang menyiasat A. Maka dia pergi ke mahkamah, minta supaya mahkamah kata tak ada local standard, tak ada writ of habeas corpus untuk
SPRM menyiasat saya. Boleh ke boleh? Yang ini saya rasa pihak Polis Diraja Ya. dan juga Menteri Dalam Negeri boleh masuk dan menolak, membantah permohonan itulah. Saya tahu permohonan judicial review, semakan kehakiman, pihak polis dan juga pihak Kementerian Dalam Negeri boleh membantah, menolak, dan saya yakin permohonan itu akan ditolak. Kerana apa? You cuba menyekat kuasa Polis Diraja. Polis Diraja dia ada kuasa dia. Betul. Bagaimana pula dengan SPRM? Ya, begitu. SPRM juga ada kuasa di bawah Akta SPRM dan permohonan yang dibuat oleh sekolah-sekolah itu siapa adalah mencabar kuasa pihak SPRM lah. Itu saya semalam 2 malam yang lepas saya bercakap juga. Saya kadang terfikir 2-3 hari ni fikiran saya tertumpu. Saya kata adakah undang-undang membolehkan begitu? Sebab dia menggunakan peguam, bukan kaleng-kaleng punya peguam duduk kan. Hebat-hebat. Jangan try nasib tu. Try luck. Tapi saya boleh cakap lah. Mahkamah akan tolak. Mahkamah akan tolak. Permohonan itu Mahkamah akan tolak. Sepengetahuan Datuk dari segi undang-undang memang tak boleh. Ialah jangan try. Tapi saya yakin pihak polis, Kementerian Dalam Negeri dan juga SPRM akan kemukakan hujah-hujah menolak permohonan itu. Dan saya yakin Mahkamah akan menolak permohonan itu. Yalah, kalau saya bercakap Datuk, kalau saya bercakap benda ni, orang cakap apa kau tahu pasal undang-undang? You are not a pengamat undang-undang, kan? Jadi bila Datuk ada sini, elok saya bertanya. You orang yang pakar dari segi undang-undang, yang tahu perkara itu, bahagian bab itu, bab ini, saya bukan nak baca. Maklum saya lah, I'm not read law kan. Dia undang-undang ni orang kata read law. Kan? Kita sekeras form hub aja. Jadi Datuk yakin bahawa kalau ada permohonan begitu akan ditolak? Akan ditolak. Saya yakin dia akan kalah. Sebab Ebuk 3-4 hari lepas dia kata dia minta supaya SPRM menghentikan siasatan terhadap bukan saja diri dia, tetapi siasatan pada keluarga dan sebagainya. Saya kata kalau itu tindakan, kalau mahkamah mengizinkan, rosak kita punya pentadbiran ni. Betul. Itu jam orang berduit boleh hentikan siasatan. Asalkan dia berduit, dia boleh mohon ke mahkamah, hentikan siasatan. Sebab bila ramai lagi orang menunggu nak buat permohonan. Ramai lagi ni. Sekarang ni saya nampak berderet lagi ni. Berderet lagi. Nak hentikan siasatan. Dia macam pandangan Saudara Muhammad Nazir Syafi'i. Dia kata duit banyak bolehlah guna peguam bela yang hebat. Ini pandangan pelai-pelai kita. Muhammad Nazir Syafi'i dia bagi pandangan lah. Begitu juga kalau iyalah, saya rasa tak ada logikanya. Apa dia bagi undang-undang dia panggil apa? Tak ada writ of public purpose ke? Ada dia kata local standard. Tak ada local standard. There is no local standard for you untuk mencabar. Okey. Berbalik pada kerajaan Madani hari ini. Sebab kita biasa dulu. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia pernah menjadi ketua pemuda. Kita pun zaman kita sebagai ketua pergerakan pemuda. Kemudian bila naik jadi sebagai naib Presiden UMNO, kemudian jadi pada timbalan Presiden UMNO sebelum disingkirkan oleh UMNO. Jangan lupa tu, ini sejarah kita Datuk. Macam mana you lihat dari segi ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyelesaikan memerangi budaya KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Silakan Datuk. Saya lihat pertama saya nak sahkan di sini 5 bulan yang lalu saya pernah mengatakan bahawa Anwar ni saya nampak dia sekarang ni very compassionate. Saya nampak dia very compassionate kecuali baru-baru ni orang kacau dia lah. Kalau tidak dia sangat compassionate. Kita tak dengar Anwar kacau orang lain lah. Dan usaha dia ke arah mencegah KKN ni saya rasa sangat ikhlas. Sangat ikhlas kerana Anwar sudah melalui pelbagai pengalaman yang pahit. Dia tak ada lagi dalam peringkat dia sekarang ni, bukanlah dalam umur yang nak mengejar kekayaan. Saya tak nampak. Saya tak nampak. Kalau mungkin 30 tahun dulu lain cerita. Possible lah. Tapi sekarang ni umur dia bukanlah umur mengejar kekayaan. Saya lebih nampak dia nak melegalkan satu legasi kepada negara. Saya kira begitu. Dan legasi dia ialah melahirkan sebuah negara yang lebih bersih. Lebih bersih dan saya yakin dalam 4 tahun akan datang ni, kejayaan ni kita akan dapat lihat dalam tempoh 4 tahun akan datang. Datuk yakin? Terlalu awal sekarang ni, terlalu awal. Saya sangat yakin Anwar mampu melakukannya. Dia mampu melakukannya dan setakat hari ini, kerajaan Anwar kita tak dengar. Tak setitik pun, detik pun kita dengar. Seperti yang berlaku
di bawah Kerajaan Perikatan Ya Nasional. dulu lah. Dulu, Kita nak sebut orang pun tak payah. tak nak sebut nama lah. Kan kena saman pula kan. Ya. Tak, saya pun tak berminat untuk membongkar keburukan semua. Tapi apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa, kalau mereka, selalu saya katakan, tangan yang mencincang, baulah yang memikul tu. Ya, betul. Dan saya juga melihat bahawa apabila beliau mewujudkan, ada 2-3 malam dulu pun saya bercakap, saya panggil saya punya tetamu-tetamu, saya mengatakan bahawa apabila dia mau mewujudkan masyarakat madani, di mana kalau betul-betul kalau kita hayati masyarakat madani, sampai pada kemuncak kejayaannya, Datuk, kemuncak kejayaan masyarakat madani apabila daripada zaman Saidina Omar Abdul Aziz. Apabila tidak ada lagi warga madani waktu itu yang mau mendapat kutipan pemberian zakat. Tak ada orang. Artinya tidak ada kemiskinan. Sedang dah waktu yang sama, awal-awal mengambil alih kerajaan, dia kata bahawa pada dia nak memerangi derita rakyat. Dan itu saya nampak begitulah. There is no such thing as mega project dan sebagainya. Pandangan Datuk? Saya lihat pertama sekali kita kena ucapkan tahniah kepada Anwar kerana kita lihat sebelum ini 3 kerajaan yang tidak stabil. First kerajaan PH di bawah Tun Mahathir gagal. Lepas tu di bawah Tan Sri Mahyudin pun gagal. Ismail Sabri pun bagi saya sama gagal. So 3 Perdana Menteri yang gagal membawa sesuatu pembangunan yang sahih. Sekarang kita lihat inilah kerajaan yang paling stable. Kita lihat parti-parti komponen dalam kerajaan ni, tak satu detik pun kita dengar satu krisis dalaman. Tidak ada. Dan bunga-bunga tu tak, bunga-bunga tak dengar. Langsung kita tak dengar. Jadi kita yakin Anwar akan berjaya melahirkan sebuah negara yang lebih tinggi kebajikan untuk rakyat. Ini lebih tinggi. Dan kalau dulu kita ambil Dato' Sri Najib, dia ada BRIM, dia ada Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Saya yakin dalam masa terdekat, Anwar akan datang dengan satu formula untuk rakyat lagi hebat daripada BRIM. Saya yakin Anwar akan melakukannya. Ialah pada sekarang ni pun boleh katakan macam-macam bantuan diberi kan. Hanya Anwar perlu ada sesuatu yang dalam dia punya signature lah. Dia ada satu dia punya signature kejayaan dia. Perlu dia ada lakukan sesuatu lah. Ya, sebab saya melihatlah bahawa kalaulah kekayaan negara ini dapat dibendung untuk tidak tiris dan tidak ada berlaku ketirisan, tidak ada korupsi dan sebagainya, yang akan untungnya rakyat. Betul. Sebab itu bila diorang marah kalau ada tindakan begini, saya pun geleng kepala lah. Macam ada juga setengah kelompok mengatakan Datuk Seri Ibrahim seolah-olah nak mengambil tindakan balas dendam dan sebagainya. Saya kata kenapa begitu? Sedangkan kalau negara kita makmur, duit dapat pulang balik pada rakyat. Betul. Sebab bila saya tengok ni tadi macam kata saudara mana tadi? Ini bila kita bercakap tadi tu, saudara Abdul Manap Ahmad. Dia kata ini berhubung dengan kalaulah boleh dia ambil peguam yang hebat-hebat, pergi cabar pula polis nak siasat apa semua. Dia kata, kalau macam tu, Taikul Pengadaan Rendah pun bolehlah halang polis siasat. Kalau Mahkamah benarkan, hancur negara ni. Betul. Itu pandangan pelayar kita, saudara Abdul Manap. Saudara. Jadi, begitulah keadaannya. Saya pun tak tahulah, Malaysia Madani. Ya, betul, saudara kata di Tahir, mana lagi datang hebatnya kalau kantung negara kita nipis. Betul. Itu pandangan saya punya rasa. Memanglah kita merasakan nak hebat, tapi kalau kantung negara itu nipis. Betul. Sebab itu awal bicara saya tadi saya bagi tahu. Betul. Pimpinan negara jangan membelanjakan wang negara tanpa had. Betul. Kalau negara belanja tanpa had, kerana kita boleh menuju pada negara kemuflisan. Saya nampak Takding, Saudara Mak Yazid, kaki tangan kerajaan dapat bonus RMK 2K. Saudara Mak Yazid, kaki tangan kerajaan dapat 2,000. Bonus. Itu bagus tu. Itu kejayaan besar tu. Dalam keadaan kita berhutang. Saya betul. selalu kata dalam keadaan negara masa berhutang. Betul. Betul. 1.5 trilion. Baik Datuk. Ini sekarang ni kita sambil-sambil tu kita lahir dalam perjuangan kita zaman Datuk Seri Ibrahim dan juga jangan lupa zaman perjuangan Datuk Seri Najib Tun Razak. Apa harapan Datuk? Saya lihat kemungkinan besar satu gerakan untuk pulangkan Najib kepada
pangkuan keluarga dia itu ya. Saya lihat ada orang bertiga kata light at the end of the tunnel lah. Iaitu kemungkinan besar pada hujung bulan ini mungkin kita doakan Datuk Seri Najib diberikan pengampunan ya. Kerana apa? Jasa dia kepada negara terlalu besar. Terlalu besar dan kehadiran beliau balik kepada pangkuan keluarga sudah boleh membantu kukuhkan UMNO. Kukuhkan UMNO dan UMNO yang kuat is a plus point kepada PMX. It's a plus point. Ya, it's a plus point. Dan saya tengok Datuk Seri Najib ni bukan jenis lawan Torquay. Dia bukan jenis lawan Torquay. Dari dulu lagi dia bukan jenis lawan Torquay. Dia ni ikut aja. Ikut ajalah. Jadi saya lihat it's a plus point kepada kerajaan Madani pada kerajaan Madani. Saya pun rasa begitu sebab Datuk kata tadi bahawa Datuk Seri Najib ni bukan jenis lawan Torquay. Bukan jenis lawan Torquay, bukan. Dia serve to the people. Jiwa untuk membantu rakyat dan sebagainya. Sebab itu orang terkesan. Dan Datuk Seri Najib ni tinggi budi bahasa dia. Artinya kualiti moral dia tinggi. It's not someone that will play you up. That's it. Artinya apa juga pertolongan yang PMX beri untuk pengampunan Datuk Seri Najib, insya-Allah dia akan kenang dan jasa tu dia akan kembalikan. Ini pandangan saya lah. Kita biasa duduk bawah dia dulu kan. Kita tahu sangat-sangat lah. Tahu sama. Cuma saya kadang-kadang saya kecewa lah. Saya amat kecewa. Contohnya apabila UMNO diharamkan. Ingat tak dulu? Kan? Apabila Datuk Seri Najib mengarahkan kita pemuda. Sebab kendak ROS, Registrar Society waktu itu, kalau nak dipulangkan harta-harta UMNO ni kepada UMNO baru, dia mesti mendapat sekurang-kurangnya two-third ahli member lama tu menyertai UMNO baru. Tengah mati mencari ahli lama. Tapi akhirnya harapan nak dapatkan 3 juta sampai je 3.5 million. Ya, betul. Jangan lupa itu jasa. Tapi bila sampai ke peringkat satu pihak dia menimbulkan kebencian pula pada Dr. Mahathir. Sebab itu saya katakan tiba-tiba dia benci Najib sampai gitu sekali. Apakah tidak dikenang jasa almarhum ayahanda? Besok Datuk, for your information, besok adalah tarikh mengingati kembalinya ke pangkuan ilahi almarhum Tun Razak. Besok. Jadi adalah orang nak buat majlis, bacaan tahlil, baca yasin dan sebagainya. Kita sama-sama lah berdoa sebab kita mengulangi tarikh pemberian almarhum Tun Razak. Satu pemimpin yang begitu besar jasanya pada negara kita. Tun Razak ya? Ya, Tun Razak. Kalau tak ada dia, Felda pun tak ada. Dia buka Felda. Menyelesaikan kemiskinan. Petang tadi saya menyatakan bahawa kalau tanpa Tun Razak, tanpa adanya yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah, hubungan kita dengan China pun tak ada. Betul. Dan waktu itu kita masih lagi berperang dengan komunis lah, gerila. Tapi apabila kita mengadakan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan China, betul. Kehadiran yang Mulia Tengku Razali membawa pimpinan Malay Chambers of Commerce dan memasarkan yang paling penting pemasaran minyak kelapa sawit. Guarantee of sale. Betul. Saya awal pagi tadi saya berbual juga dengan Datuk Johari Ghani selaku Menteri Komoditi. Dan dia menyatakan bahawa usaha sekarang ni adalah untuk memastikan agar harga kelapa sawit ni dapat ditingkatkan. Dan bagi saya apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Tengku Razali dan Tun Razak dulu, memastikan pasaran Felda dah dibuka. Ladang-ladang kelapa sawit sudah pun seantero banyaknya. Dan untuk pastikan jualan itu dia pergi ke China. So akhirnya dapat sustain untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun. Kejayaan Felda lah. Betul. Betul. Besar kejayaan Felda. Besar. Tun Razak. Jangan lupa. Jasa Tun Razak, jasa Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, jasa Taib Anda. Petronas pun Tun Razak punya time kan? Yes. Tun Razak punya time. Petronas tu Tun Razak bagi tahu pada Tengku Razali kan? Betul. Dengan modal 5 juta je. Petang tadi saya buat pencerahan kan? Betul. Akhirnya kita dapat nikmatnya. Betul. Itu. Dan cuma Tun Razak bawa masuk balik Dr. Mahathir yang telah disingkirkan. Tiba-tiba hilang jasa bapak kau ni, anak kau ni dikerja bagi anak kau. Saya payung hairan lah. Bukan pasal apa Datuk, saya mengimbau masa silam, you pemuda, ketua pemuda Shah Alam, maksud tak? Betul, Shah Alam. Dan Negeri Selangor. Dan ketua pergerakan pemuda UMNO Negeri Selangor. Sama-sama kita. Sama zaman tu. Dalam balai polis, kena panggil polis dah. Banyak rekod. Banyak rekod. Tapi nak buat macam mana saudara? Dalam keadaan-keadaan begini, kita mengharapkan bahawa
sistem perundangan negara ini dapat segera menoktahkanlah segala kebejatan politik yang ada. Boleh bagi pandangan tu? Ya. Saya lihat di sini Menteri Undang-Undang Azalina perlu melakukan banyak transformasi. Banyak transformasi. Semak pelbagai undang-undang negara kita, khususnya undang-undang keselamatan. Kalau dulu kita ada undang-undang ISA, tapi apabila ISA telah dimansuhkan, maka negara mulalah kucak-kacir. Mula kucak-kacir, maka kita perlu ada kembalikan balik undang-undang, tidak 100% seperti ISA, tapi dapat membendung suara-suara yang subversif. Saya anggap subversif lah Sebenarnya kalau kita lihat dalam media sosial, banyak posting-posting yang subversif. Elemen-elemen yang subversif. Banyak. Kerana itu setengah negara dia dah sekat. Dia dah sekat TikTok. Sebab banyak konten-konten yang subversif diedarkan. Jadi undang-undang negara perlu diperketatkan ke arah keselamatan negara. Saya lebih suka menyebut media sosial. Kalau kita spesifik dari mana-mana channel tu tak elok lah saya rasa kan. Kita katakan media sosial. Ramainya pemain-pemain media sosial melanggar kepelbagaian akta undang-undang hanya kerana memenuhi naluri, nafsu-nafsi mereka. Dan saya lihat rakyat Malaysia ni kan, rata-rata kan, dia mudah percaya tau. Dengan banyak daya-daya fitnah-fitnah, dia mudah terpengaruh. Sangat mudah terpengaruh. Dan sesuatu fitnah tu mudah merebak. Kerana itu pihak kerajaan perlu ada satu unit counter fitnah-fitnah ni. Perlu ada satu unit counter fitnah-fitnah lah. Okey, Tok, nampak gayanya kita nampak ni Cik Awang ni, dia kata tanpa Tun Razak kami orang Felda ni tak tahulah nak duduk kat mana. Tak ada rumah, tak ada tanah, jasamu tetap dikenang. Saya sebablah bila tengok begitu. Al-Fatihah untuk Tun Razak. Nurhayati Yati dia kata orang Felda bertuah dan bangga dengan Tun Razak. Jadi kata Puan Nuriah Nursyah Yatim, alhamdulillah ada juga yang tahu beruntung. Ya, sebab itulah saya kata saya sedihlah apa yang berlaku pada warisan Tun Razak diperlakukan oleh mereka sebegitu. Tapi bagaimanapun saudara, saya nak bercerita lebih pun tak boleh sebab kita dihambat oleh waktu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi memberi penjelasan dari segi undang-undang bahawa ada kalau mereka melanggar undang-undang. Kalau pertama sekali, kalau siapa nak menyekat pihak-pihak berkuasa untuk menyiasat, benda tak boleh dari segi undang-undang. Tak boleh. Yang kedua, dari segi kenyataan daripada Tuan Yang Pertama Datuk Nazri Aziz mengatakan bahawa SD dah tak boleh tak laku lagi. Dan ini Datuk juga mengesahkan. Saya risau juga sebab ada juga malam-malam tertentu Datuk kata boleh juga digunakan. Tapi sekarang ni penjelasannya jelas dan nyata. So Datuk sebagai penutup, silakan. Sepatah dua kata. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Amir yang sudi menjemput saya sebagai tetamu live sesi live Amir Hijaz Fans. Dan kita malam ni telah banyak bercerita tentang mengapa perlunya kita menyokong Anwar selaku Perdana Menteri ke-10 dan beri dia peluang. Kerana apa? Kalau tombang Anwar, negara tak stabil, rakyat juga yang jadi mangsa. Sudah pasti politik yang tidak stabil akan menggugat ekonomi. Belum pernah berlaku ekonomi tak terjejas apabila politik tak stabil. Belum pernah berlaku. Dalam sejarah negara, sebaik saja berlaku keadaan tidak stabil, pasar seram jatuh, harga barang naik. Ini dua. Ini dua lah. Inflasi meningkat. Jadi rakyat usahlah terpengaruh sangat dengan kumpulan-kumpulan cyber trooper, aktivis media sosial yang kadang-kadang hanya membuat sensasi kerana nak kejar view. Nak kejar view, nak dapat banyak follower, maka buat cerita sensasi lah. Sudah-sudahlah tu Sudahlah. Secara malam besok insya-Allah saya akan bersiaran bersama, saya mengundang dua tokoh daripada mantan pimpinan MAYC. Sebab nak bertanya ke arah mana anak muda. Jadi kalau boleh anda punya waktu terluang malam besok, saya akan nak berbicara dengan pimpinan alumni ataupun veteran MAYC. Sebab kita melihat sekarang ni belia 4B MAYC tak dengar cerita anak-anak muda semua. Jadi jangan lupa saudara, malam besok kita jumpa lagi. Ingat saudara,
AHF, Amir Hijaz Fans, sentiasa menyediakan sesuatu yang terbaik untuk anda. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ramai